Dikatakan 90% golongan dewasa mempunyai masalah gusi pelbagai peringkat. Okey, sebabkan itu kita perlu imbas kembali macam mana cara kita menggosok gigi dan juga memastikan higien ataupun kebersihan gigi. Jadi untuk kita bercakap berkenaan tentang jangan takut doktor gigi, pastikan anda melakukan temu janji dengan doktor gigi sekurang-kurangnya adalah dalam setahun itu 2 kali ataupun 3 kali ya. Ini kepada orang macam saya lah ni, takut berjumpa dengan doktor gigi. Takut sakit pun. Takut kena cabut. Takut jarum. Jadi kita nak terus bersama dengan tetamu kita di studio, Profesor Madya Dr. Nur Azrida Muhammad Nur daripada Fakulti Pergigian Universiti Malaya. Assalamualaikum. Apa khabar doktor? Okey. Benarkah doktor yang dikatakan 90% orang dewasa itu mempunyai masalah gusi? Apa masalah? Masalah daripada kita punya kajian national survey lah untuk masalah pergigian tu, masalah gusi tu antara yang utama untuk orang dewasa. So contohnya ada gusi berdarah ya atau karang gigi. So yang tu perlukan rawatan lah. So kadang-kadang orang ingat gusi berdarah tu biasa kan, tapi sebenarnya ada tu adalah satu simptom lah untuk kita dapatkan rawatan. So kalau takut tu tak payah takut. Doktor, kalau ikutkan kajian lah dan juga dapatan daripada doktor sendiri, kenapa orang takut berjumpa dengan doktor gigi sebenarnya? So takut tu dia banyak faktor sebenarnya. Takut related. Mungkin satu. Ya juga. Takut tengok bil. Itu pun satu hal juga. Itu betul lah tu. So, antara faktor dia mungkin satu bad past experience. Kadang-kadang pengalaman lampau tu dia jadi takut pernah ada trauma punya experience dan sebagainya. Kedua mungkin dia rasa mungkin kurang maklumat. Dia tak apa pasti apa rawatan atau prosedur yang dia kena buat. Jadi dia macam takut. Lepas tu bila tak tahu prosedur risau pasal kos. Dia macam berhubung kait. Dan juga tadi itulah faktor persekitaran klinik pergigian tadi yang macam Syafiqah cakap, kadang-kadang ada jarum, kita dengar bunyi kan. Kita punya instrumen tu ada banyak bunyi sikit. Kadang ada bau klinik. So benda-benda tu akan trigger lah pesakit. Satu lagi kadang-kadang mereka macam rasa tak selesa because dentist punya working space kecil je. Kita punya working space kan. So kita memang close contact dengan pesakit. So ada juga pesakit dia rasa kurang selesa sebab dia rasa kita invade dia punya personal space. So benda-benda tu berhubung kait lah. Merasakan seseorang tu rasa takut nak jumpa doktor gigi atau ke klinik pergigian. Okey. Kebiasaannya kita akan melakukan pemeriksaan doktor. Kalau dinasihatkan mungkin melakukan tampalan gigi ataupun kalau paling dalam severe situation mungkin perlu dicabut ataupun perlu melakukan scaling dan sebagainya. Jadi apakah antara perkara-perkara yang dikatakan prosedur normal untuk setiap kali appointment doktor dan juga rawatan-rawatan susulan? Okey. So dia macam ni, selalu kita cadangkan setahun sekali lah. So sekarang ni macam kadang-kadang kita ada dengar 2 kali setahun. So benda tu sebenarnya kita ikut risiko pesakit. Ada pesakit dia dah okey dah. Datang selalu kan, kita selalu buat check up. So dia pun tak ada masalah yang severe kan. So mungkin setahun sekali tu dah memadai. Tapi ada pesakit kena kerap kali datang kerana mungkin perlu rawatan susulan. So selalunya bila kita datang untuk pemeriksaan, kita check dulu. Okey. Sama ada sebab kadang orang takut kena cabut gigi kan. Kita selalu momok-momokkan benda macam tu lah. Jumpa doktor gigi kena cabut gigi, ada injection. So sebenarnya tak semestinya lah. Kalau kes tu simple je untuk sekadar untuk cuci gigi sebagai contoh, so kita hanya buat scaling sajalah. Dan kalau perlu tampal, tengok juga ada setengah tampalan tu kecil je cavity dia sebab dia selalu datangkan. So kalau dia kerap datang atau setahun sekali tu dia memang buat pemeriksaan, so early detection, so kita dapat detect early. So cavity tu mungkin kecil tapi ada setengah tu kalau dia datang dengan keadaan dia dah sakit. So yang tu macam susah sikit lah. So rawatan mungkin akan lebih complicated sedikit lah dan rumit, dan mungkin juga akan kalau prosedur yang banyak tu mungkin akan menyebabkan kos yang banyak juga. Sebab tu kita cadangkan datang secara berkala setahun sekali. Okey, bila kita kembali kepada jangan takut berjumpa dengan doktor gigi ini, mungkin dia berbeza sikit antara orang dewasa dan juga kanak-kanak. Mungkin untuk orang dewasa ni dia lebih takut pergi jarum ke. Tapi untuk kanak-kanak ni semua pun takut, asal jumpa doktor je takut. Jadi macam mana untuk doktor sendiri mendepani sakit-sakit macam ni? So sebenarnya kita doktor pergigian ni dilatih lah sebab kita dah tahu kebanyakan orang datang tu dia ada persepsi rasa takut kan. So biasanya dia ada banyak teknik ya. Kalau untuk kanak-kanaknya kita ada boleh buat macam distraction teknik. So kalau dia datang tu kita bagi dengan muzik ke, tengok video ataupun kadang-kadang sebelum dia masuk ke surgery tu kan biasa kita datang klinik. So ada bilik kan. So kat luar tu kadang-kadang sekarang ni banyak method lah. Kita bagi dia aplikasi ke, kalau yang suka main main phone ke iPad ke boleh download aplikasi dulu. Dia main game tentang dental game
time. So nanti dia dah okey sikit lah, dia dah ada build up rapport sikit kan dengan dentist tu, dan baru boleh masuk. Ataupun kita boleh pasang macam virtual reality, boleh tengok tak? So boleh pakai glasses tu, sekarang tu lebih teknologi yang terkini lah. So boleh juga pakai, tapi ikutlah kesesuaian. Ataupun kita pakai teknik macam tell, show, do. Selalunya pesakit ni dia suka kalau kita inform dia. Kita beritahu dia, oh doktor nak buat ni kan, kita beritahu dia, tunjuk dia instrumen yang akan masuk tu apa kan. So kita bagi tahu dulu dan baru kita buat. Dan kadang kita akan bagi tahu pesakit lah guna signaling teknik. Kalau macam sakit angkat tangan, tak selesa angkat tangan, so that kita boleh stop, kita boleh buat beringkat. Sebab kadang-kadang dia takut kan, kita pun akan faham lah situasi tu. So kita akan bagi peluang untuk pesakit pun. Yang untuk dewasa sama, pesakit dewasa boleh je. Kalau biasanya kita akan selalunya macam ni, so kita akan cadangkan kalau pesakit takut sangat, kita boleh express, kita boleh cakap kat dentist tu jugalah sebelum kita start prosedur, especially kalau dah ada pengalaman yang tidak menyenangkan kan. So kita inform dulu, jadi bila kita dah pernah bagi tahu tu, jadi dentist pun ada strategi dia. Kita boleh bincang lah macam mana kita nak make the experience tu pleasant lah for the patient. Okey, tapi dengan teknologi moden pada ketika ini, saya kira impak ataupun kesannya itu sudah lebih mudah, lebih senang. Jadi tidak ada masalah, sedar-sedar je dah habis, dah settle. Cuma itulah bila kita bercakap berkenaan tentang kesihatan gigi ini dan juga kebersihan itu, kita juga melihat apabila doktor akan memberi nasihat berkenaan ubat gigi yang boleh digunakan, berus gigi yang boleh digunakan, cara penjagaan dan menggosok gigi. Jadi apa yang paling asas ataupun yang paling mustahak perlu kita tahu berkenaan perkara itu? Okey, so kalau yang basic information yang kita selalu beritahu pesakit adalah gosok gigi tu mesti 2 kali, pagi dan sebelum tidur. Yang sebelum tidur ni selalu kita miss lah. So kalau boleh, bila kita kata 2 kali tu mesti sebelum tidur. Sebab yang last tu, sebab kadang-kadang ada kanak-kanak ni dia dah mandi tu, dia dah gosok gigi tu, dia kata ada 2 kali dah. Lepas tu dia makan lagi kan. So kalau boleh kita nak yang sebelum tidur tu very crucial lah. And then gosok ubat gigi mesti beli yang berfluorida. So brand tak kisah, baca dekat belakang tu kan. As long as ada Florida, kita sesuailah untuk pesakit. Dan amount ubat gigi tu tak perlu tak banyak, tak sikit je. Macam saiz kacang pi tu kan, saiz kacang sikit je pun dah memadai. Dan kalau boleh jangan berkumur-kumur banyak sangat, sebab kita nak Florida tu ada dalam mulut kita dalam masa yang lama. So lepas gosok gigi mungkin kumur sekali saja, ataupun kumur dulu baru you gosok gigi. Kan kadang kita tak selesa kan makan macam-macam, so mungkin kumur dulu, kita baru start brush, dan baru you ludah. Kumur sekali sajalah, jangan terlalu rigorous kita katakan kumur. Doktor, apa di antara tabiat yang selalu kita lakukan yang boleh merosakkan gigi? Yang tu saya rasa ramai kot dah tahu kan, pengambilan gula yang tinggi ataupun kawal kafe ataupun plak lah. Gula tu yang penting kan, sebab gula tu dia bagi makanan kat bakteria dalam mulut kita. So bakteria tu macam seolah-olahnya berinteraksi dengan gula tu dan keluarkan asid lah untuk membuat gigi dalam mulut kita rosak. Dan satu lagi mungkin dari segi penjagaan tadi tu, mungkin dah gosok gigi tapi mungkin tidak efektif. So teknik tu mungkin kena tambah baik lah supaya semua kawasan yang kat mulut kita ni dibersihkan lah. Okey, tapi bercakap tentang teknik doktor, ada juga doktor perubatan ataupun pegawai-pegawai perubatan pergigian menasihatkan supaya jangan terlalu harsh, kasar apabila menggosok gigi. Kadang-kadang kita macam nak kalau tak ni tak bersih rasa tak bersih kan, tapi sebenarnya bukan itu cara yang sebetulnya. Jadi sebab kadang bila kita pilih pun, kalau boleh kita selalu nasihatkan pakai yang soft lah, yang kita baca label tu kan, beli yang soft, yang lembut. So kita pun nak protect gusi kita, sebab kadang terlalu kuat kan gusi pun boleh luka juga. So yang penting efektif tu, bukan kekuatan cara kita gosok tu. Macam nak sental simen tu ada. Banyak sangat dia punya pelak tu kan, nak buang kari-kari makan tu. Okey, kalau yang dewasa ataupun kanak-kanak ni kena buat check up tu regular, tapi ini ada pula persoalan daripada mereka yang memakai gigi palsu. Sebab bila mereka rasakan bila dah pakai gigi palsu tidak perlu lagi membuat pemeriksaan kepada doktor gigi. Adakah ini benar, doktor? Okey, gigi palsu tu dia pun satu dia kena bersihkan juga. Gigi palsu tu dia macam gigi, macam kita ada gigi natural, so dia pun kena jaga juga gigi palsu tu. So kena cuci juga gigi palsu tu, kena berus juga gigi palsu tu. Tapi jangan tak payah tak ubat gigi lah, berus dengan air saja kan. Dan kena tak boleh pakai malam, kena
kena rendam supaya kita punya gusi tu rehat. Sebab kadang-kadang pesakit ni dia still pakai malam lah. So kadang-kadang boleh dia macam kita pakai kasut lah, dia tak boleh 24 hours kan. Ada masa kita kena bagi rahanan gusi kita rehat. So siapa yang pakai gigi palsu, make sure tak pakai waktu malam lah, atau kena rendam kan, jangan letak kat tepi tu jatuh nanti kan pecah, kena bawa baru. So kena rendam lah, dan kena datang jugalah kalau macam untuk tengok, sebab kadang-kadang ada pesakit tu bila dia tak cuci gigi palsu dia, boleh juga plak semua tu, bakteria tu boleh berkumpul menyebabkan bengkak dalam rahang dan gusi, boleh juga. Itu antara nasihat ataupun take home message yang boleh dibawa. Jangan takut doktor gigi. Pastikan sekurang-kurangnya lah sekali setahun atau 2 kali setahun untuk berjumpa doktor gigi anda supaya aspek kesihatan gigi akan dapat dipelihara. Kalau orang kata daripada mata turun ke hati, tapi gigi juga memainkan peranan yang sangat penting, kerana gigi ni merupakan image kepada anda. Nanti kita kata senyuman itu sedekah, tapi rasa malu nak senyum sebab gigi anda kurang cantik. Pastikan mulut tidak berbau. Ya, itu lagi penting. Okey, terima kasih Prof. Madia, doktor, kerana bersama dengan kami, dan pastikan kesihatan gigi anda terjaga.